pola kerai taksi yang nak ke Buah Musram, dia yang jaga laungkan. Tuan-tuan tengok taksi yang ke Buah Musram pergi dan balik dah, yang ke tempat 3 kali pergi 3 kali balik dah, yang pergi ke pola kerai, yang pergi ke macam, semuanya pergi dan balik. Yang jaga laung tu tak ke mana-mana, duduk di stesen taksi itulah. Ya memang betul lah, sebab dia kerja begitu. Kalau dia bagi tahu kata Dato' Macam, dia ni juga sarapan nampak dia pula. Saya waktu pertama kali nak pergi daftar belajar di Nelangpuri, pertama kali sampai bukan dekat stesen Stesen 4 ni pun dekat Kota Baru juga. Waktu saya sampai pertama kali tunggu nak naik bas pergi ke Nelangpuri, sebab baru daftar untuk nak belajar di situ. Sampai di stesen 4, yang di stesen 4 tu pun ada juga yang lain macam tu juga. Dia beritahu penopel ke macam sila nak kipas dikit 1/1 patut jatuh. Saya orang Belah Utara pertama kali sampai, dia beritahu kata patut jatuh. Saya kata tak dah naik lagi jatuh dah. Belum sempat naik. Tapi lepas tu 2 bulan okey lah, boleh lah. Takkan sekarang dia kata Kelantan tu boleh, tapi pasal ceramah ni dia kena pakai selain-selain. Contoh, kita melihat umat Islam macam itulah, begitulah kedudukan umat Islam, tak kemana-mana. Kita melihat saban hari umat Islam yang berada di Palestin, saban hari umat Islam yang berada di Afghanistan. Pengurusi memperkenalkan, saya berada 7 bulan, I was in Somalia, was 7 months. 7 bulan duduk di Somalia. Yang 99% umat Islam, ada 14 tribe, ada 14 golongan besar saling bertemu di antara satu sama lain. Kita melihat yang saban hari umat Islam ditata, disembelih, dibuat dengan berbagai-bagai rupa, dijamin. Kita dengar di Ramallah, kita dengar di berbagai-bagai tempat di bumi Masjidil Aqsa, yang bakal kita nak sambut Isra dan Mi'raj tak berapa tu. Kenapa umat Islam bagi ini rupa? Allah kata beribat alaihimud dillah aynama suqifu. Kamu duduklah di mana saja kamu berada, kata Allah, kamu ditimpa kehinaan. Illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Melainkan kamu jaga balik tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan sesama makhluk. Hubungan dengan Allah tak boleh lari daripada Quran yang Allah turunkan. Sebab itu untuk ringkas pada malam ini tuan-tuan, dengan masa yang telah diberikan, untuk malam ini kita melihat kita diturunkan dengan kitab yang merupakan kalam Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah, bicara Allah. Kita kena dengar dan kita kena patuh dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan kita menjadi golongan yang Allah kata summa awasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwa fadlun kabir. Quran turun kepada manusia yang terpilih, dengan umat yang terpilih, umat Muhammad, di malam yang terpilih, malam nuzul Quran, bulan yang terpilih Ramadan, Nabi yang terpilih Muhammad. Tetapi mereka menjadi golongan yang berpecah kepada beberapa golongan. Ada yang temu tak dengar Quran, ada yang berada di tengah-tengah, ada yang mereka itu kami minhum sabiqun bil khairati bi idznillah zalika huwa fadlun kabir. Mereka yang sentiasa untuk melaksanakan pagi-pagi untukan Allah. Maka kita mengharapkan kita termasuk dalam golongan-golongan yang seperti itu. Dalam bahasa yang mudah saya nak ringkaskan malam ini tuan-tuan, kalaulah kata kita sebagai ketua kampung, contohlah kita sebagai tok pengulu, tiba-tiba kita dihantarkan satu surat daripada perintah atasan, surat daripada tuanku, bukan biasa. Surat tuanku ni maknanya kita harus dijunjung. Untuk tok pengulu ketua kampung tolong cari 2 ekar tanah untuk dijadikan tapak masjid. Tok pengulu ni baca surat pagi, petang, siang dan malam, baca, letak di tempat yang tinggi sebagai penghormatan. Kemudian letak pula minyak wangi, sudah baca cium pula, junjung lagi. Cukup tempoh dalam masa 2 bulan,
Bila dititahkan mengadap tanya pula macam mana penghulu, dah jumpa dah tanah, baca dah, faham dah, baca tiap-tiap hari baca, faham. Kemudian macam mana saya jaga surat tu, saya hormat surat tu, tapi tanah dah cari yang itu belum lagi. Kalau begitulah tuan-tuan, kita juga kena merasakan, kita juga dititahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa patuh kepada Allah dengan mengambil Al-Quran yang pada malam ini kita junjung dengan sebaik-baik mungkin. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pesanan Nabi yang terakhir, aku tinggal kepada kamu dua benda yang kamu tidak akan sesat dan kamu dijamin selamat, yaitu dengan berpegang pada Quran dan sunnah Nabi SAW. Ampun tuanku, hanya sekadar inilah yang dapat disampaikan pada malam ini. Sesungguhnya dengan kehadiran tuanku pada malam ini akan memberikan semangat kepada parti-parti sekalian untuk sentiasa menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga untuk menghayati dan mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ampun tuanku. Tuan-tuan sekadar itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.